Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Harap semua anak-anak murid sihat. Untuk hari ini kita akan masuk bab 8. Bab 8 adalah garis dan sudut, line and angle. Bab 8 ni adalah garis dan sudut. Yang pertama sekali, awak kena tahu macam mana nak namakan sudut. Apabila diberikan sudut, diwakilkan dengan huruf pada garisan-garisan tersebut. Kalau kita tengok dekat gambar yang di atas sekali ni, kat sini kat garisan ni ada P. Yang saya highlightkan lah. Saya highlightkan dengan warna kuning. P, kita ada Q dan kita ada R. Untuk sudut, macam ni kita nak tulis. Yang di hadapan ni, kalau tengok pada garisan yang pertama, yang saya highlightkan dengan warna merah kat sini. Yang ini adalah simbol sudut. Biasanya kita akan tulis dia PQR. Sebab kalau kita tengok dalam gambar ni, sudut 40 ni berada pada Q. Q mesti di tengah. Sama ada awak boleh tulis dia sebagai PQR ataupun RQP, iaitu sudut 40. Simbol yang kedua adalah awak boleh buat simbol sudut tersebut di atas huruf sudut. Macam ni, di Q. Masih lagi sama, Q mesti berada di tengah-tengah sebab sudut berada di Q. Sudut PQR adalah 40 ataupun sudut RQP adalah 40. Ataupun kita boleh tulis, kita hanya ambil huruf pada sudut tersebut saja, iaitu yang ni, sudut Q yang akhir ni adalah 40. Yang ni sebenarnya awak dah belajar waktu darjah 6 tak silap saya. Jenis-jenis sudut yang ini ada 3 jenis ni awak dah belajar. Untuk hari ni adalah sebagai ulang kaji untuk 3 jenis sudut ini. Yang pertama sekali adalah sudut tirus, acute angle. Sudut tirus ni kurang daripada 90. Bermaksud nilai dia adalah 1 hingga 89. Dia tak boleh, 90 ni tidak termasuk. Sudut yang kedua adalah sudut tegak, iaitu right angle. Right angle ni hanya ada satu nilai, iaitu nilai dia adalah 90. Dia tak ada nilai lain. Kalau awak nampak sudut tu dengan simbol petak ni, segi ni, dia adalah sudut 90. Sudut yang ketiga, iaitu sudut cakar ataupun obtuse angle. Sudut ni adalah melebihi 90 darjah. Melebihi 90 darjah, tapi dia tak boleh lebih daripada 180. Masih sama, 90 tidak termasuk, 180 pun tidak termasuk. 3 sudut ni awak dah belajar waktu darjah 6. Sekarang ni kita nak masuk ada 3 sudut lagi. Untuk sudut yang seterusnya adalah sudut pada garis lurus, angle of a straight line. Sudut pada garis lurus ni nilai dia adalah 180. Bermaksud daripada satu titik ni pergi ke satu titik, untuk satu garis lurus sudut dia adalah 180. Sudut yang seterusnya adalah sudut reflex angle. Reflex angles ni sudut dia lebih daripada 180, tapi tak boleh lebih daripada 360. Kat sini pun samalah, 180 dan 360 tidak termasuk.
Okey, dan yang terakhir untuk yang jenis sudut ni adalah sudut putaran lengkap ataupun kita panggil sebagai satu putaran lengkap, angle of one whole turn. Okey, so sudut ni hanya ada satu nilai iaitu 360, bermaksud pada satu garisan daripada satu titik kita buat satu putaran hingga bertemu semula kepada titik tersebut. Nilai dia adalah 360. Okey? Okey, saya teruskan. Okey. Okey, 3 jenis sudut lagi yang kita ada dalam bab ini. Okey, yang ni penting. Okey. Kita ada, yang pertama sekali melibatkan hasil tambah sudut pelengkap. Kena ingat. Hasil tambah. Sum of complementary angles. So, sudut pelengkap ni kalau kita tengok dekat sini ada dua bahagian, iaitu yang dekat bahagian X. Ni di bahagian X dan dia ada bahagian Y. So, hasil tambah kat sini sebenarnya bermaksud X tambah dengan Y, kita akan dapat nilai dia adalah 90. X tu boleh jadi apa-apa nilai, Y pun boleh jadi apa-apa nilai, tapi sekiranya dia kata dia adalah sudut pelengkap, bermaksud X tambah dengan Y, hasil tambah dia adalah 90. Okey, yang kedua pula, yang kedua adalah sudut penggenap. Hasil tambah sudut penggenap adalah 180. So, sum of the supplementary angles is 180. So, that's mean kat sini maksudnya X dengan Y ni kita tambahkan X tambah dengan Y, kita akan dapat nilai dia adalah 180 darjah. Itu adalah sudut penggenap ataupun supplementary angles. Okey, dan yang terakhir iaitu hasil tambah sudut conjugate. Conjugate angles, the summation of conjugate angles is 360. Hasil tambah sudut conjugate adalah 360 darjah. So, sama juga bermaksud X dekat sini dengan Y ni. Bila kita tambahkan X tambah dengan Y adalah 360 darjah. Okey, ketiga-tiga sudut ni bermaksud ada dua sudut nilai yang berbeza. Kita tambahkan sekiranya hasil tambah dia adalah 90. Jadi dia adalah sudut pelengkap atau complementary angles. Kalau kita tambahkan hasil tambah dia 180, that means dia adalah sudut penggenap, supplementary angles. And then kalau kita tambahkan dua sudut ni, hasil tambah dia adalah 360, that means dia adalah sudut conjugate, iaitu conjugate angles. Okay, saya teruskan seterusnya. Okay, yang seterusnya adalah sudut berkaitan dengan garis bersilang. Dah ada nota ni? Okey, kita teruskan dengan sudut berkaitan dengan garis bersilang. Yang pertama, angle relate to intersectioning line. Ni bermaksud kat sini kita ada dua garisan. Okey, saya highlightkan garisan ni. Okey, garisan yang pertama saya highlightkan dengan warna purple. Garisan yang pertama ni saya highlightkan dengan warna purple. Okey. Dan garisan yang kedua saya gunakan warna biru. Garisan kedua. Okey, so dekat sini garisan yang berwarna purple ungu tu dengan garisan yang the blue line tu warna biru ni, kedua-duanya adalah garis lurus. Tu yang paling penting Dia mesti dua garis lurus, dia bersilang, bertemu. Okey, so kalau awak tengok kat situ dia ada sudut A, B, C, D. Okey,
So sudut yang bertentangan. Kalau nak tengok kat sini nak mudah faham, saya dah warnakan sudut yang berwarna hijau. Sudut bertentangan bucu yang ni, yang berwarna hijau. Okay, so yang berwarna hijau, ini adalah sudut bertentangan bucu. Okay, apa istimewanya sudut bertentangan bucu ni? Okay, so yang ini bermaksud nilai sudut A adalah sama dengan sudut C. Nilai dia. Okay, kalau saya bagi contoh, contohnya kalau kita katakanlah, kalau sudut A ni katakanlah 30 darjah untuk sudut A. Untuk A 30 darjah. Bermaksud untuk yang C pun adalah 30 darjah. Ni adalah contoh yang saya tuliskan sudut tu. Contoh. So sudut bertentangan bucu ni nilai dia sama. So sama juga kalau awak tengok yang berwarna merah, iaitu sudut B dengan sudut D yang ni. So B dengan D yang saya letak anak panah tu pun adalah sudut bertentangan bucu. Maka dia punya sudut B dengan sudut D mempunyai nilai yang sama. So itu adalah sudut yang bertentangan bucu. Okey. Apa pula sudut bersebelahan pada garis bersilang? Adjacent angle at the intersecting line. So sudut bersebelahan bermaksud kalau awak tengok pada line yang warna purple tu, okay, bermaksud kawasan yang guna line warna purple adalah kawasan ni. Okay, nampak yang saya buat warna purple, nak panah warna purple. Okay, bermaksud A, kalau kita tambahkan dengan B, A tambah dengan B, nilai dia adalah 180. Okay. So sama juga keadaannya kalau line yang berwarna biru. Kalau saya buat untuk line yang berwarna biru, iaitu kalau biru ni maksudnya sudut B dengan sudut C. Sudut B dengan sudut C, so maksudnya B tambah dengan C pun nilai dia 180. And then kalau yang line purple lagi satu, C tambah dengan D pun dia adalah 180. Maksudnya sudut bersebelahan pada garis lurus, nilai dia adalah 180. So yang C tambah dengan D ni pun sebenarnya dia pada line yang warna purple. Tapi dia yang di sebelah atas. So nilai dia adalah 180. So kalau kita tengok kat sini sebenarnya untuk sudut B tambah dengan C dan juga sudut A tambah dengan D pun dua-dua ni nilai dia adalah 180 darjah. Okay, saya tertinggal simbol sudut saya letak atas. Okay. So ini adalah sudut pada garis yang bersilang. Okay, intersecting line. Okay. Yang seterusnya adalah pada garis selari. Ataupun kalau awak tengok dalam buku teks awak, dia adalah dipanggil sebagai garis rentas lintang. Garis rentas lintang ni adalah parallel line dengan transversal. Maksudnya dia melintasi dua garisan yang melintang. Maksudnya sekarang ni, okey, kalau saya buat okey, kalau saya buat yang warna merah ni, garisan yang warna merah ni adalah garisan selari. Okey, manakala so kalau yang saya highlightkan dengan warna hijau, ini adalah garis rentas lintang dia.
Maksudnya kita ada satu garis lurus yang melintasi garis selari. Okey, so yang pertama kalau kita tengok kat sini, sudut A dengan sudut B ni, sudut A dengan sudut B, ini kita panggil sebagai sudut sepadan. This is what we call corresponding angle. Ni adalah sudut sepadan. Okey, sudut sepadan ni apa dia punya istimewa dia? Nilai untuk sudut A, nilai untuk sudut A dengan sudut B adalah sama. Kalau awak tengok dia macam huruf F terbalik. Kalau awak nak ingat, dia seperti sama ada dia huruf F terbalik macam ni ataupun F macam ni. So, yang ni adalah sudut sepadan. Okey, yang seterusnya adalah sudut berselang-seli. Sudut berselang-seli ni sudut berselang-seli ni pun dia adalah pada garis selari ni. Okey, tapi kalau awak tengok kedudukan dia, sudut C dengan sudut D, sudut C di sebelah sini, sudut D di sebelah sini. Okey. Dan nilai dia sudut C sama nilai dengan sudut D. So kalau awak nak ingat macam mana bentuk dia seperti bentuk zigzag. Z. Sama ada Z macam ni ataupun Z terbalik. Dia berada di belah dalam Z. Okey. Untuk sudut selang-seli ataupun alternate angles. Okey. Yang seterusnya adalah sudut sepadan. Apa pula sudut sepadan ni? Sudut sepadan ni masih juga pada garisan selari. Selari, kalau kita tengok sudut E di dalam ni, sudut F pun berada di dalam. Okey. Yang ini pula hasil tambahnya bukannya nilai dia sama, tapi hasil tambah E dengan F adalah 180. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, kalau awak nampak bentuk dia sama ada bentuk macam mangkuk ni ke sini ataupun di sebelah sini. Ni bentuk-bentuk dia lah yang biasanya. Ataupun kita sudut pedalaman ni adalah interior angles. Interior angles, summation of the two angle in the interior angles, the summation is 180. Okay, sudut tunduk dengan sudut dongak, angle of elevation and angle of depression. Okay. Okay, sudut dongak, bermaksud apabila yang ni mata ni yang awak nampak ni mata pencerap ni di sebelah sini. Dia tengok objek di belah atas. Maksudnya macam awak dekat sekolah, awak dekat bawah, awak nak tengok kawan awak yang berada di tingkat atas. Kat mana kita nak baca sudut dongak dia adalah apabila aras mata awak ni ada garisan mengufuk ni yang saya highlightkan ni, garisan mengufuk. Maksudnya awak pandang depan tegak, awak pandang kepada kawan awak. So, yang berwarna purple di belah dalam ni, daripada garisan mengufuk ni ke garisan yang awak pandang ke atas tu, itu adalah sudut dongak. So nilai sudut dongak adalah antara garisan ni mengufuk ni hingga ke garisan yang awak pandang objek yang di atas. So maksudnya kalau awak pandang benda tu ke atas, dia adalah sudut dongak. Sudut tunduk pula
Angle of depression adalah apabila awak daripada atas pandang ke bawah. Okay? Pandang ke bawah. So sama juga maksudnya ras awak tegak dulu, mata awak pandang tegak. Bila awak pandang ke bawah, garisan yang awak pandang ke bawah ni, ini adalah sudut tunduk. Ini adalah sudut tunduk dia. So ini adalah sudut dongak dengan sudut tunduk. Nanti bagian contoh mungkin awak akan lebih nampak. Okay. Okay, saya masuk kepada contoh. Okay, kat sini saya ada dua contoh. Yang berkaitan garis yang bersilang dengan juga yang tadi garis selari. Kita pergi dulu kepada contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama. Ada dua garis lurus iaitu PQ dan RS ialah garis lurus. PQ and RS is straight line. So kalau kat sini awak tengok dia ada X dengan Y. Maksudnya kita nak cari nilai X dengan Y. So kita tahu PQ. Okay, saya highlightkan dulu garisan PQ. Saya highlightkan dengan warna kuning. PQ, garisan dia yang ni. Okay, yang berwarna kuning. Kemudian garisan lagi satu yang saya highlightkan dengan warna hijau. Okay, so dua ni adalah garis lurus. So kalau awak tengok sudut X, dia berada di antara dua garis lurus. Sudut X ni, dia berada di antara dua garis lurus dan di hadapan dia, the opposite dia ada sudut 70. So maksudnya kat sini, awak boleh dapatkan nilai sudut X. Kita boleh terus jawab iaitu X adalah 70 darjah. Kenapa 70 darjah? Okay, kat sini saya highlightkan kenapa 70 darjah. Sebab ini adalah tadi sudut bertentangan bucu. Sudut bertentangan bucu. Ataupun yang sudut opposite. Sudut opposite dia. Vertical opposite angles dia. So sebab tu kita boleh terus dapatkan nilai X. Okay, macam mana pula nak dapatkan nilai Y? Okay, Y ni kalau awak tengok pada garisan yang berwarna kuning. Saya letakkan anak panah. Garisan yang berwarna kuning ni dia meliputi tiga. Tak nampak. Okay, dia meliputi tiga sudut ni. Okay. Sudut 70, sudut Y dengan sudut yang berwarna hijau. Okey, sudut yang berwarna hijau tu dia bentuk dia, simbol sudut dia petak. So kat sini sebenarnya nilai untuk sudut ni petak bermaksud 90 darjah. Biasa dalam soalan 90 darjah memang dia tak tulis. Dia gunakan gambar sahaja. So untuk dapatkan Y yang ni kita tahu apabila tiga line ni bersambung dia jadi garis lurus. So bermaksud Y tambah 70 tambah 90 adalah 180. So yang 70 dengan 90 ni awak boleh tambahkan terus ataupun awak boleh terus pindahkan. Iaitu Y sama dengan 180 tolak 70 tolak 90. So awak boleh guna kalkulator ataupun boleh congak. Kita akan dapat nilai dia adalah 20 darjah. So Y adalah 20 darjah. Okay, kenapa tadi sama dengan 180? Sebab ini adalah pada garis lurus. So jawapan dia kat sini kita dapat X adalah 70 darjah, Y adalah 20 darjah.
Okey. So untuk yang seterusnya, yang kedua, yang ni adalah berkaitan garis selari. Okey, tadi kita dah belajar kan ciri-ciri kat garis selari. Okey, kita tengok mana yang mudah dulu. Okey. Okey. So untuk X, kalau awak tengok kat sini, untuk X ni sudut dia. Untuk X, sudut dia berada di dalam kedua-duanya. So bermaksud untuk X tambah 30 adalah 180. Kenapa 180? Sebab yang ini adalah sudut pedalaman. Okey. So kita akan dapat X sama dengan 180 tolak 30. So X adalah X adalah 150 darjah. Okey, itu untuk X. Okey, untuk Y pula, kalau kita tengok kat sini, sudut Y berada di sini dan lagi satu di sini. So sudut ni kalau awak keluarkan bentuk dia macam bentuk Z macam ni kan. Okey, tadi kita dah belajar kalau sudut yang berbentuk Z ni, dia adalah sudut berselang-seli. So automatik kita akan dapat tu Y sama dengan 70 darjah. Okey, kenapa tadi saya dah nyatakan terdapat? Sebab ini adalah sudut berselang-seli. Y adalah sudut berselang-seli. So kita dapat jawapan dia X sama dengan 150, Y sama dengan 70. So sebenarnya sudut ni ada setengah sudut awak tak perlu kira. Tapi awak perlu tahu sifat-sifat sudut ni untuk awak dapatkan terus dia punya nilai dia. Benar ke? Okey. Saya teruskan yang sudut tunduk dengan sudut dongak. Ni contoh keadaannya kalau awak tengok kat sini, P tu seorang lelaki. So dia diri ada kapal terbang dengan ada kapal layar. Okey, so dia suruh lukis dan labelkan sudut A mewakili sudut dongak. Kapal terbang dari P. So saya highlightkan soalan. Okey, dia nakkan sudut dongak kapal terbang dari P untuk A. So sudut dongak kapal terbang dari P bermaksud, bermaksud soalan ni kalau awak nak selesaikan, dari P bermaksud P ni kena pandang depan dulu, menghadap depan. Dia menghadap hadapan dulu. Ini adalah garis mengufuk dia. Okay, so dari P dia menghadap depan dulu, kemudian barulah dia tengok kapal terbang. So garisan yang berwarna pink tu adalah dia punya garis mengufuk dia. Garisan yang berwarna biru tu adalah untuk sudut dongak dia. Okay, jadi sudut dongak dia berada di sini. Ini adalah sudut dongak dia. Ini adalah A. Okay. Okay. Dan soalan ni dia teruskan lagi, sudut B yang mewakili sudut tunduk kapal layar dari P. Okey, kalau saya highlightkan untuk yang B pula, dia nak adalah sudut tunduk kapal layar dari P. So, maksudnya dia masih menggunakan garis mengufuk yang sama sebab dari PP yang pandang depan, kemudian P kena pandang ke kapal layar ke bawah.
Okay. So P ni tadi dia kena pandang hadapan dahulu. Dia pandang depan macam ni dan dia pandang ke kapal layar. So sudut untuk B adalah di sini, yang di bawah ni. Ni adalah sudut B. Itu adalah sudut tunduk dengan sudut dongak dia. So A adalah sudut dongak, B adalah sudut tunduk. Okay. So untuk sudut dongak dengan sudut tunduk biasanya sama ada dia suruh awak lukis dan label. Okay. Ataupun dia akan minta nilai lah untuk sudut tunduk dengan sudut dongak. Biasanya kita akan gunakan sifat-sifat sudut yang awak dah belajar tadi.